sebuah mahakarya Hamka tentang manusia kecil yang terdaya bangun, berdiri megah, mendongak langit. Tidak kekar sehinggakan lupa rumput di bumi. Hai, Assalamualaikum. Saya Afifah Azan. Hari ini saya ingin membuat resensi buku mengenai novel Tuan Director. Novel ini dikarang oleh Haji Abdul Malik Karim Amnullah atau lebih dikenali sebagai Hamka. Saya rasa rata-rata rakyat Malaysia pernah mendengar bahkan mengenali beliau. Hamka merupakan seorang ulama dan tokoh sastrawan Indonesia yang lahir di Minangkabau. Sejak beliau remaja lagi, beliau sering berkunjung ke berbagai-bagai tempat, termasuklah Jawa. Kenapa Hamka menulis novel Tuan Director ni? Sebenarnya novel Tuan Director ini mencerminkan pandangan Hamka sendiri mengenai dunia Islam dan mungkin berdasarkan pengalaman beliau sendiri ketika berada di kota Surabaya. Hal ini demikian kerana ketika novel Tuan Director ditulis, kota Surabaya terkenal sebagai pelabuhan dan menjadi titik lalu lintas perdagangan menuju ke Australia. Jadi, Hamka ingin berkongsi dengan pembacanya bahawa nasib golongan bawahan atau kelas bawahan ketika itu berbeza dengan kemewahan yang dimiliki oleh kota Surabaya tersebut. Novel Tuan Director diterbitkan pada tahun 2015 oleh Publishing House Sendirian Berhad atau PTS. Pihak penerbit telah menerbitkan kembali karya-karya Hamka, termasuklah novel Tuan Director. Sebenarnya, kulit novel yang diterbitkan pada tahun 1939 berbeza dengan yang diterbitkan pada tahun 2015. Novel ini mengandungi 13 bab termasuk glosari dan istimewanya pihak penerbit mengekalkan bahasa dan ejaan yang digunakan oleh Hamka sendiri. Seperti dalam novel-novel Hamka yang lain, novel Tuan Director juga mengandungi seninya yang tersendiri yang memberikan pengajaran dan sangat menginspirasikan pembacanya. Bahkan nama-nama watak yang digunakan mengandungi maksud yang tersendiri. Di sini, saya ingin berkongsi dengan anda seni yang terdapat dalam novel Tuan Director. Watak utama dalam novel ini ialah Jazuli, membawa maksud pembesar atau nisbah. Berdasarkan novel, Jazuli merupakan orang kaya, tuan besar dan tuan director. Dia merupakan seorang pemuda berasal dari Banjarmasin yang berhijrah ke kota Surabaya bagi mencuba nasib berniaga. Pada awalnya, dia hanya berdagang emas dan intan secara kecil-kecilan. Namun, lama-kelamaan perniagaannya bertambah maju sehingga mempunyai perusahaan terbesar setanding dengan perusahaan-perusahaan orang Eropah. Sebelum beliau berjaya, beliau merupakan seorang yang sederhana, baik hati dan dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang sering memberi nasihat. Namun, kekayaan membutakannya, menjadikan beliau seorang yang takbur, dahagakan pujian, mempercayai tahyul dan sentiasa mengejar kekayaan serta kehormatan. Bahkan, sahabat-sahabat yang lama digantikan dengan sahabat-sahabat yang baru yang hanya mengambil kesempatan atas kekayaan yang dimilikinya. Seterusnya, kita beralih ke watak yang kedua. Watak kedua ialah Pak Yasin. Yasin membawa maksud gelaran kepada Nabi Muhammad. Umumnya mengetahui Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat terpuji dan menjadi contoh teladan kepada umatnya. Begitu jugalah perwatakan yang dimiliki oleh Pak Yasin. Beliau merupakan seorang lelaki tua yang pemurah dan beramah dengan sesiapa saja, bahkan dengan mereka yang baru dikenalinya. Pak Yasin mempunyai sebidang tanah yang dibina rumah sewa di atasnya. Kebanyakan penyewanya terdiri daripada kuli, penjaja dan pedagang-pedagang kecil. Dan di atas tanah itu jugalah beliau membina surau, tempat dia dan penyewa-penyewanya berkumpul ketika solat waktu fardu
dan hari-hari kebesaran Islam. Hubungan mereka sangat akrab, ibarat hubungan seorang bapa dengan anak-anak, bukannya ibarat seorang majikan dengan pekerja. Kehidupan Pak Yasin walaupun serba kekurangan namun kaya dengan budi bahasa, zuhud dan mempunyai matlamat hidup yang mengajak kepada ketuhanan telah menarik minat seorang pemuda bernama Fauzi. Fauzi membawa maksud kejayaanku. Beliau merupakan seorang bekas pengurus hotel Sasak milik Tuan Director. Pada awal kisah kejayaan beliau ataupun kisah kerjaya beliau diajak bekerja dengan Tuan Director. Sanggup Fauzi tinggalkan perusahaannya demi bekerja dengan Tuan Director. Namun dia telah dipecat tanpa sebab yang munasabah. Namun perancangan Allah manis untuk setiap hambanya. Ditemukan Fauzi dengan Pak Yasin dan ini yang mempengaruhi Fauzi untuk membina kehidupan dan meneruskan kehidupannya sendiri dengan matlamat yang lebih jelas, iaitu ke arah kehidupan akhirat. Akhirnya Fauzi berjaya membuka perusahaan batik bersama Haji Nawawi. Walaupun sudah berjaya, beliau tidak bersikap takbur, masih mengecapi ketenteraman hati dan menolong sahabat-sahabatnya yang susah. Suka untuk saya kongsikan kata-kata ini. Ketenangan hati adalah kebahagiaan hakiki yang tidak dapat dikecapi oleh semua orang. Berdasarkan kesimpulan mengenai sinopsis yang serba sedikit saya kongsikan tadi, perkara yang menarik hati saya dan istimewanya mengenai novel Tuan Director ini ialah maksud di sebalik nama watak-watak yang digunakan oleh Hamka. Keistimewaan itu dapat dilihat melalui nama Jazudin, Pak Yasin dan Fauzi. Kebesaran dan kemegahan harta dengan sikap takbur akan kalah dengan kekayaan hati yang mulia, dan itulah kejayaan yang sebenar-benarnya, iaitu memiliki hati yang tenang, bersyukur dan cenderung ke arah kehidupan akhirat. Sebenarnya banyak lagi yang ingin saya kongsikan, namun masa mencemburui kita. Sebelum saya akhiri resensi saya pada hari ini, saya ingin mencabar anda semua untuk memahami maksud tersirat di sebalik nama anda dan cuba jadi sebaik-baik maksud nama anda. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.